Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan mengadakan forum mengenai masalah obesiti di Malaysia. Saya Datuk Aina Nadira binti Muhammad Syukri selaku moderator untuk forum kita pada hari ini, turut bersama-sama saya beberapa orang ahli panel yang akan menjawab segala kekeliruan tentang masalah obesiti di Malaysia. Saya perkenalkan panel kita yang pertama iaitu Cik Nurul Najah Husna binti Abdul Jalil, dan panel kita yang kedua pula ialah Cik Nur Nadirah binti Hamzah. Sebelum saya meneruskan forum saya pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin menerangkan pengenalan untuk topik kita pada hari ini. Untuk hari ini, masalah obesiti adalah satu fenomena yang menjadi topik utama yang popular dibincangkan bagi sesebuah negara maju dan negara yang sedang pesat membangun seperti Malaysia. Obesiti ialah satu keadaan iaitu berat badan melebihi tahap normal yang menjejaskan kesihatan seseorang dan mengalami berat badan berlebihan. Berat badan yang berlebihan 20% berat badan dipanggil obese. Obesiti dikategorikan mengikut Body Mass Index BMI. BMI merupakan cara untuk mengukur berat badan mengikut ketinggian seseorang. Formula ini berbeza untuk lelaki dan wanita. Berat badan yang melebihi tahap normal akan berisiko untuk mendapat penyakit seperti kencing manis, strok dan sakit jantung. Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan bahawa hampir 8.5 juta rakyat Malaysia memiliki berat badan berlebihan, manakala lebih kurang 4 juta orang pula mengalami masalah berat badan melampau dan obes. Sekarang saya ingin bertanyakan kepada panel kita yang pertama iaitu Cik Najah, apakah punca yang menyebabkan berlakunya masalah obesiti dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Soalan yang bagus daripada Cik Aina. Terima kasih. Saya akan terus menjawab soalan ini dengan sebaik mungkin. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, perubahan lemak badan bergantung kepada ketidakseimbangan antara tenaga yang diambil dan yang digunakan. Lebihan berat badan dan obesiti terjadi apabila pengambilan tenaga melebihi pengeluaran untuk jangka masa yang tertentu. Terdapat banyak penyebab yang dikaitkan dengan lebihan berat badan dan obesiti. Tetapi, faktor sosial dan persekitaran sama ada peningkatan pengambilan tenaga atau berkurangan aktiviti fizikal memainkan peranan penting terjadi keadaan ini. Lantaran itu, antara punca berlakunya masalah obesiti di Malaysia ini adalah disebabkan oleh tabiat amalan pemakanan yang tidak sihat dan betul. Aspek pemakanan ini perlu diberikan penekanan dari kecil lagi sebagai langkah untuk mengelakkan tabiat pemakanan dan berat badan bertambah seiring dengan peningkatan usia seseorang individu. Terima kasih kepada Cik Najah kerana menjawab soalan saya sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin beralih kepada panel kita yang kedua iaitu Cik Nadira. Cik Nadira, seperti yang kita ketahui, obesiti merupakan satu penyakit yang tidak baik. Bolehkah Cik Nadira menjelaskan kesan-kesan masalah obesiti yang sedang menular di kalangan masyarakat sekarang? Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Aina selaku moderator kita pada hari ini. Sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut berkaitan masalah obesiti itu sendiri dan kesannya terhadap pesakit, suka saya ingatkan bahawa masalah obesiti bukanlah suatu benda yang boleh dianggap remeh dan masalah ini boleh membawa maut. Seseorang yang menghidapi obesiti berisiko 6 kali lebih tinggi untuk menghidap penyakit jantung berbanding individu normal. Pernyataan saya ini dibuktikan oleh kajian di dalam The Archive of Internal Medicine pada tahun 2007 yang menyatakan bahawa sebanyak 32% individu yang mengalami berat badan berlebihan berisiko menghidapi penyakit jantung. Tetapi sebanyak 81% individu yang obesiti berisiko menghidap penyakit jantung. Buktinya di sini, individu yang mengalami berat badan berlebihan akan kurang menghidap penyakit jantung berbanding individu obesiti. Selain itu, kebarangkalian untuk mendapat penyakit angin ahmar bagi individu yang obesiti adalah lebih tinggi, iaitu sebanyak 64%. Perkara ini dicatatkan di dalam Article of Journal Stroke pada tahun 2010, di mana artikel ini membincangkan berkaitan masalah angin ahmar kepada pesakit obesiti. Bukan itu sahaja, penyakit kencing manis juga sering dikaitkan dengan masalah obesiti. Perkara ini berlaku demikian kerana hampir 90% orang yang obes akan menghidap penyakit kencing manis
jenis 2, yang mana penyakit kencing manis jenis 2 ini boleh mengancam nyawa dan seterusnya membawa maut. Sekiranya tidak dirawat dengan segera, individu tersebut akan berisiko tinggi mengalami kerosakan buah pinggang, mata menjadi buta dan kudung kedua-dua belah kaki. Menurut pakar kesihatan dunia, obesiti menjadi punca kepada masalah kanser yang sering menyebabkan kematian. Kajian ini dibuktikan oleh American Cancer Society di dalam The New England Journal of Medicine pada tahun 2011, yang mana mendapati sebanyak 14% orang lelaki yang meninggal dunia disebabkan kanser mengalami obesiti. Dan sebanyak 20% pesakit kanser perempuan meninggal dunia disebabkan obesiti. Perkara ini adalah sangat membimbangkan kerana obesiti bukan hanya masalah tetapi ianya boleh membawa maut. Selain itu, obesiti juga menjadi punca kepada masalah kesihatan mental yang berlaku, terutamanya masalah kemurungan. Sebagai contoh, individu yang mengalami obesiti akan kurang keyakinan terhadap diri sendiri, merasakan pandangan orang buruk terhadap mereka dan tidak berkeyakinan untuk menghadapi orang luar. Kajian pada tahun 2010 di dalam The Archive of General Psychiatrists mendapati bahawa sebanyak 55% orang yang menghidapi kemurungan adalah pesakit obesiti. Baiklah, terima kasih kepada Cik Nadira. Oleh itu, dapat kita lihat beberapa kesan negatif terhadap masalah obesiti. Seterusnya, saya ingin minta Cik Najah untuk menerangkan cara-cara mengatasi masalah obesiti di kalangan masyarakat Malaysia. Terima kasih kepada Cik Aina atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Baiklah, setelah kita mengetahui punca atau sebab yang boleh berlakunya masalah obesiti ini, sudah pasti setiap masalah yang berlaku itu ada jalan penyelesaiannya. Oleh demikian, terdapat banyak cara yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Tidak dapat dinafikan di sini bahawa ibu bapa sangat memainkan peranan utama dalam memastikan masalah obesiti ini daripada terus berleluasa di negara kita. Antaranya, ibu bapa seharusnya berusaha mengawal pengambilan makanan ringan dan makanan segera dalam kalangan anak-anak dengan cara menyajikan hidangan yang cukup 7 kelas makanan, iaitu yang terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak, garam mineral, air, vitamin dan pelawas dalam kuantiti yang betul dalam menu seharian. Jelas-jelas di sini bahawa sekiranya ibu bapa mengamalkan tempoh makanan sihat di rumah, anak-anak akan menyedari sendiri bahawa mengkonsumi makanan segera tidak akan memberikan atau mendatangkan sebarang faedah kepada kesihatan mereka khususnya. Selain itu, ibu bapa juga bertanggungjawab memberikan pendidikan mengenai bahayanya pengambilan makanan ringan dan makanan segera kepada anak-anak sejak mereka berada di usia kecil lagi. Tamsilnya, ibu bapa boleh menerangkan kandungan-kandungan makanan ringan dan makanan segera yang berbahaya kepada anak-anak. Hal ini kerana pendedahan yang ditekankan sejak kecil akan memberikan kesedaran awal kepada anak-anak akan kepentingan menjaga kesihatan diri, iaitu bermula daripada gaya atau cara pengambilan makanan yang baik dan sihat dalam kehidupan seharian mereka. Akhir sekali, ibu bapa juga seharusnya menggalakkan anak-anak mereka beriadah dan melakukan aktiviti sukan. Hal ini demikian oleh kerana kemajuan teknologi menjadikan mereka lebih gemar menghabiskan masa di dalam rumah dengan cara menonton televisyen, bermain komputer dan terlalu asyik dengan telefon bimbit. Keadaan ini meningkatkan risiko kanak-kanak kepada masalah obesiti. Izharlah di sini bahawa ibu bapa ialah orang yang memegang senjata paling ampuh dalam mengawal dan memastikan gaya pengambilan makanan anak-anak adalah sihat dan berkhasiat demi mengelakkan masyarakat daripada berlakunya masalah obesiti dan seumpama dengannya daripada terus berleluasa di negara kita. Baiklah, setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Najah. Seterusnya, saya menjemput Cik Nadira untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang cara mengatasi masalah obesiti. Baiklah, aspek yang perlu ditekankan dalam cara mengatasi masalah obesiti ini adalah dengan pengamalan diet yang seimbang. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pengamalan diet yang seimbang? Okay, diet yang seimbang ini tidak boleh dilakukan sesuka hati. Maksudnya, diet ini tidak boleh dilakukan sekiranya individu ingin mendapatkan berat badan yang normal. Individu tersebut tidak boleh menolak nasi mentah-mentah.
tidak boleh tidak makan nasi seharian. Makan nasi dalam jumlah yang sedikit sudah mencukupi untuk menurunkan berat badan. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nadira atas penerangan sebentar tadi. Untuk mengakhiri forum kita pada hari ini, saya ingin meminta sekali lagi Cik Nadira untuk memberi kesimpulan tentang topik kita pada hari ini. Baiklah, sebagai kesimpulan penerangan saya pada kali ini adalah mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekiranya amalan pemakanan kita dapat dikawal terlebih dahulu, kurangkan ambilan pemakanan yang bergula, berkalori dan mengamalkan amalan sayur-sayuran dan buah-buahan, pastinya masalah obesiti dapat diatasi dengan segera. Tetapi, sekiranya dilihat dari sudut positif, budaya food truck ataupun makanan viral yang sudah berlaku dalam masyarakat kita sejak sekian lama dahulu sememangnya perlu, tetapi jumlah pengambilan makanan itu perlu dikurangkan dan tidak boleh diamalkan sepanjang masa dan tidak boleh dijadikan tabiat makanan seharian. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, setelah Cik Nadira telah memberi kesimpulan untuk topik kita pada hari ini, maka secara tidak langsung berakhirlah forum kita pada hari ini yang bertajuk Masalah Obesiti di Kalangan Masyarakat di Malaysia. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel di atas kerjasama dalam menjadikan forum kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.